Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid. Sempena cuti PKP, jadi pada hari ini cikgu nak buat sedikit ulang kaji bersama awak semua lah. Baik, hari ini kita akan buat ulang kaji sedikit berkenaan dengan 3P. Cikgu harap awak semua masih tahu, masih ingat dan masih boleh faham lagi lah. Dia 3P, iaitu pecahan, perpuluhan dan peratus. Kenapa cikgu beritahu ni 3P sebab semuanya ada berkaitan antara satu sama lain. Kalau kat bahasa paling senang cikgu selalu cakap, dia ni memang kembar, 3 kembar. Baik, dalam kelas yang lepas cikgu dah beritahu kita ada 11 pecahan yang mana awak patut ingat dia punya kembar dalam perpuluhan dan dalam peratus. Baik, ni dia 11 pecahannya. Baik, kita mula dengan 1/2. Okey, baik, 1/2. Macam cikgu selalu cakap, kalau bawah dia 2, kan dia akan keluar 5, jadi dia akan jadi 0.5. Nak jadikan peratus, darab 100%. Pun dalam paling mudahnya, kita just buat 2 garisan sehingga per 100 lah. Nilai tempat per 100, jadi awak akan nampak dia jadi 50%. Seterusnya, kita akan terus ke penyebut yang pecahan seterusnya, yang mana penyebut dia adalah penyebut 5. Okey, bagi 5 kita ada 4 di situ, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Jadi kalau tadi bawah 2 keluar 5, maka di sini bawah 5 keluar 2, 2 keluar untuk darab dengan pengangka di atas. Jadi 2 darab 1, sifar dapat 2, maka dia akan dapat 0.2. Dalam peratus, dia akan dapat 20%. Okey, pecahan yang kedua 2/5, bawah 5 keluar 2, tapi ingat 2 keluar untuk darab dengan pengangka di atas. 2 darab 2 sama dengan 4, maka dalam perpuluhan 0.4, dalam peratus 40%. Dan 3/5 sama juga, bawah 5 keluar 2, 2 keluar untuk darab dengan pengangka di atas, akan dapat 6, 0.6 dalam peratus 60%. 4/5, bawah 5 keluar 2, 2 keluar untuk darab dengan pengangka di atas, 2 darab 4 dapat 8, maka dalam perpuluhan 0.8 dalam peratus 80%. Okay. Pecahan yang seterusnya kita ada penyebut 4, di mana pecahannya ialah 1/4 dan 3/4. Okey, baik. Untuk penyebut 4, cikgu memang selalu ingatkan murid dengan nombor 2575. Jadi untuk perempat, kita akan memang sediakan 2 tempat perpuluhan. Okey, tengok situ. Jadi nombor yang cikgu cakap tadi 2575. Jadi 25 untuk 1/4, 75 untuk 3/4. Jadi untuk untuk tukar ke peratus tiada masalah sebab dia dah cukup 2 tempat perpuluhan, di mana 0.25 akan jadi 25%, 0.75 akan jadi 75%. Dan kemudian kita ada 4 pecahan terakhir, di mana penyebutnya adalah 8. Dan perlu diingatkan lagi sekali, pengangka bagi penyebut 8 ni semua adalah nombor-nombor ganjil 1, 3, 5 dan 7. Dan syaratnya mesti disusun secara menaiklah, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Baik, tadi kalau bawah penyebut 4 kita sediakan 2 tempat perpuluhan. Jadi untuk pecahan yang per 8 kita sediakan 3 tempat perpuluhan. Okey, boleh nampak? Okey. Selepas itu kita masih lagi gunakan 2575 tadi. Okey, sekali lagi kita akan gunakan 2575. Okey, baik, tengok cikgu tulis 2575, 2575. Baik, jelas di situ. Okey, jadi tinggal nombor di nilai tempat per 10. Macam mana kita nak tentukan nombor di digit pada nilai tempat per 10? Kita tengok pengangka di atas. Okey, baik, cikgu bulatkan situ 1 kan.
Seperti kita tahu, 1 adalah nombor miskin, ataupun bila kita buat pembundaran, kita ada buat nombor miskin, nombor kaya. Bila nombor miskin kita tambah sifar, nombor kaya kita tambah 1. Jadi 1 tambah sifar 1. Jadi dia akan salin 1 di sinilah, menjadi sifar puluhan 125. 3/8 3. 3 adalah nombor kaya, nombor miskin. Jadi miskin kita tambah sifar, 3 tambah sifar, kita akan dapat 3. Maka dia terhasillah sifar puluhan 375. 5/8 5 adalah nombor kaya. Jadi kita tambah 1. 5 tambah 1 dia akan dapat 6. Sifar puluhan 625. Dan yang terakhir 7/8. 7 adalah nombor kaya. 7 tambah 1 dia akan dapat sifar puluhan 875. Okay, baik. Bila kita nak tukarkan pecahan penyebutnya 8, hati-hati. Tukarkan kepada peratus, kita hendaklah hati-hati. Okey, ramai yang akan sebut sifar puluhan 125 bila tukar kepada peratus dia akan jadi 125%. Salah. Seperti saya maklum tadi, cikgu maklum tadi, dia sampai per 100 saja. Jadi sifar puluhan 125 bila kita tukarkan kepada peratus dia akan menjadi 12.5%. 3/8 kita akan dapat 37.5%. Bagi 5/8 kita akan dapat 62.5%. Dan 7/8 kita akan dapat 87.5%. Baik, kenapa cikgu suruh awak semua ingat perkaitan ataupun 3P ni? Sebab banyak dalam soalan-soalan UPSR dia akan buat perkaitan selalunya antara pecahan dan perpuluhan lah. Okey, baik, kita ulang kaji sedikit sebelum cikgu tunjuk contoh soalan UPSR. Baik, 1/4 kita akan dapat sifar perpuluhan 25. Bagus. 3/5 ya, sifar puluhan 6. Ya, bawah 5 keluar 2, 2 keluar untuk darab dengan pengangka di atas, 2 darab 3, 6. Jadi sifar puluhan 6 lah. 1/8 ya, bagus, sifar perpuluhan 125. 1/2 bawah 2 keluar 5. Jadi 1/2 dalam perpuluhan sifar perpuluhan 5 dalam peratus 50%. 4/5 bawah 5 keluar 2, 2 keluar untuk darab dengan 4 di atas, 2 darab 4 dapat 8. Maka dalam perpuluhan sifar perpuluhan 8 dalam peratus 80%. Baik, aku nak tunjuk sedikit perkaitan dia secara lebih jelas. Okey, baik, kalau 1/4 tadi sifar puluhan 25 dalam peratus 25%. Cikgu bagi dalam nombor bercampur sekarang 1/4, maka dalam perpuluhan bila kita perhatikan pecahan tidak berubah, masih lagi 1/4, maka nombor selepas ataupun digit selepas titik perpuluhan juga tidak berubah, iaitu 25. Jadi akan menghasilkan 1/25. Dalam peratus dia akan jadi 125%. 3 1/4 ya, 3.25 dalam peratus 325%. Baik, kalau kita perhatikan kat sini 1/4 ini masih dalam pecahan wajar. Jadi pecahan wajar dia tidak akan melebihi 100%. Kita tengok yang 1/4, kita tengok dia ada nombor bulat 1 di hadapan, maka dalam peratus dia akan melebihi 100%. Itu 100 lebih lah. Kalau kita lihat yang ketiga, kita ada 3 1/4. Jadi dalam peratus dia akan jadi 300 lebih peratus. Jadi itu kita boleh nampak corak dia lah. Baik, contoh yang kedua, cikgu nak tunjuk 2/5 bawah 5 keluar 2, 2 keluar untuk darab dengan pengangka di atas. Jadi 2 darab 2, 4. Sebab itu dapat sifar puluhan 4 dalam peratus 40%. Kalau 3, 2/5 3/4 dalam perpuluhan, jadi dalam peratus 340%. Dan contoh yang terakhir 7 2/5 dalam perpuluhan 74 dalam peratus 740%. Baik,
Jadi cikgu ulang kaji sedikit di sini. Okay, kita boleh buat sama-sama. Saya nak tukar dalam perpuluhan saja. Jadi 1/2/5. Ya, 1/4. 1/3/4. Okay, 3/4 ingat ada 2 digit selepas setiap bulan, iaitu 1.75. 2/1/8. Ya, 2.125. 3/1/2. 3/5. 3/4/5. Ya, 3.8. 4/3/8. Ya, 4.375. 3/10. Ya, ini memang kita tidak ada dalam senarai kita menghafal tadi, tapi kita patut tahu 3/10 per 10, maka terhasillah sifar perpuluhan 3. 3 akan duduk di nilai tempat per 10. 3/7/8. 3.875. Bagus. Dan yang terakhir 5 3/100. Jadi hati-hati kat sini. 5 itu adalah nombor bulat, maka dia akan duduk di depan titik perpuluhan. 5.3. Salah. 5.03. Baik, cikgu harap boleh jelas. Tiada sebarang masalah untuk awak tukar daripada pecahan kepada perpuluhan. Baik, kenapa cikgu terangkan perkaitan antara pecahan dan perpuluhan? Sebab di dalam UPSR banyak nombor untuk bagi tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair diberi nombor dalam pecahan. Maka seperti yang sedia maklum, murid ataupun awak semua akan mengalami sedikit masalah sebab kebiasaannya kita agak sukar untuk menambah ataupun membuat sebarang operasi dalam nombor pecahan. Kalau tanya cikgu pun, cikgu tak berapa gemar lah. Anak-anak murid cikgu guna pecahan untuk menambah ataupun membuat operasi lain lah guna pecahan, sebab dia ada sedikit macam mana cakap, macam-macam step yang awak kena follow, kan. Jadi biasanya yang diberi adalah pecahan-pecahan yang memang awak boleh tukar kepada nombor perpuluhan. Contoh seperti inilah, 1/4 kilogram, di mana ini adalah tajuk jisim. Okay, di mana kalau awak melihat nombor ini, sepatutnya awak mampulah tukarkan kepada nombor perpuluhan. Supaya yang kedua, ada dua sebab kenapa awak patut tukar pergi nombor perpuluhan. Yang pertama, mudah untuk awak membuat operasi yang sama ada tambah, tolak ataupun darab dan bahagi. Yang kedua, mudah untuk awak tukar kepada unit yang lain. Contoh kat sini 1/4 kilogram, bila saya tukar pergi perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 25 kilogram. Kat sini cikgu nak tekankan, awak tukar nombor daripada pecahan kepada nombor perpuluhan, awak hanya menukar bentuk nombor, tapi unit masih kekal sama, iaitu kilogram. Jadi daripada kilogram, bila kita nak tukar pada gram, dia akan lebih mudah, betul? Kalau awak tengok yang kuning dan putih, lebih mudah kita tukar yang perpuluhan berbanding pecahan. Jadi sifar perpuluhan 25 kilogram, kalau awak tengok kat sini, tak sampai pun 1 kilogram. Maksudnya dia akan jadi 250 gram. Okay, kalau dalam compound unit ataupun unit pecahan, unit gabungan, dia akan jadi sifar kilogram 250 gram. Baik, jelas kan? Okay, tengok sekarang contoh yang seterusnya cikgu bagi. Nombor bercampur dan lepas tu diikuti ada unit di belakang. Maksudnya kita tahu ini adalah tajuk jisim juga, di mana kalau ada perhatikan kat situ, pecahan yang diberi itu pecahan yang memang kita kena hafal, 3/5. Jadi bawah 5 keluar 2, 2 keluar untuk darab dengan nombor dekat atas, 2 darab 3, 6. Jadi bila kita tukar, dia akan mendapat 1.6 kilogram. Okey, cikgu yakin awak lebih mudah nak tukar pergi gram.
Jadi awak perhatikan kat situ dia dah 1 kilo lebih. Maksudnya dia mestilah 1000 lebih. 1000 berapa? 1600 gram. Kalau dalam unit gabungan dia akan dapat 1 kilogram 600 gram. Okay. Jadi contoh seterusnya 3.38 liter. Liter adalah tajuk isi padu cair. Jadi cikgu memang galakkan tukar kepada nombor perpuluhan. Jadi 3/8 kita akan dapat 3.375 liter. Ingat ya, kita tukar bentuk nombor, unit masih kekal sama, itu dalam liter. Bila kita tukar pergi mililiter, dia akan dapat 3.375 mililiter. Dalam unit gabungan kita akan dapat 3 liter 375 mililiter. Baik, cikgu harap jelas. Mari kita cubalah untuk sedikit pengukuhan untuk awak. Jadi contoh yang pertama 1/2/5 kilogram. Baik, kita tukar dulu ke nombor perpuluhan, di mana kita akan dapat 1.4 kilogram. Dalam gram 1400 gram. Dalam unit gabungan iaitu kilogram-gram, 1 kilogram 400 gram. Okay, baik. 1/4 meter. Bila kita tukar kita akan dapat 1.25 meter. Okay. Jadi kita tukar kepada meter, nak tukar pada sentimeter. Ingat ya, dia sifir 100. Maksudnya 1 tu 100 lah. Jadi 125 sentimeter. Okay, dalam unit gabungan meter dan sentimeter awak akan dapat 1 meter 25 sentimeter. Contoh yang ketiga, jika kalau awak perhatikan nombor dia memang sama dengan nombor pada contoh kedua, di mana bila saya tukar dia akan dapat 1.25 liter. Tapi bila kita tukar pergi mililiter, dia akan dapat 1250 mililiter. Kenapa berbeza dengan yang atas tadi? Sebab atas tadi guna sifir 100, 1 meter bersamaan 100 cm. Tapi untuk contoh yang ketiga ni, liter dan mililiter kita guna sifir 1000. Sebab tu kita dapat 1250 mililiter. Jadi untuk unit gabungan, bila kita tukar pada liter dan mililiter, kita akan dapat 1 liter 250 mililiter. Baik, contoh seterusnya 31/2 km, kita tukar kepada nombor perpuluhan, kita akan dapat 3.5 km. Dalam meter kita akan dapat 3.500 meter sifir 1000. Dan dalam unit gabungan kita akan dapat 3 km 500 meter. Okey, bagi contoh seterusnya 4/5 kg. Bila kita tukar kita dapat 4.8 kg. Okay, 0.8 kg tak sampai 1 kg lah. Bila tak sampai 1 kg, bila kita tukar pergi gram, dia tak akan sampai 1000. Sebab tu kita dapat 800 gram. Okay, dalam unit gabungan kita akan dapat 0 kg 800 gram. Dan contoh seterusnya 43/5 liter, dalam perpuluhan dapat 4.6 liter. Dalam bila kita tukar kepada mililiter, dia dapat 4.600 mililiter. Dalam liter mililiter, unit gabungan kita akan dapat 4 liter 600 mililiter. Di contoh yang terakhir 53/10 km, kita tukarkan kepada nombor perpuluhan, kita akan dapat 5.3 km. Dalam kita tukar kepada unit yang meter, kita akan dapat 5.300 meter. Dalam unit gabungan kita akan dapat 5 km 300 meter. Baik, cikgu harap sampai sini saja kita buat ulang kaji sedikit. Bagi tajuk topik pecahan, perpuluhan dan peratus. Untuk 3P ni dia kebanyakannya dia lebih kepada pecahan dan perpuluhan lah. Okay. Sebab selepas ni saya akan buat ulang kaji untuk tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Jadi saya harap awak semua dapat kuasai lah nak tukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan.
Jadi cikgu harap awak semua boleh faham dan kita akan jumpa lagi pada ulang kaji yang seterusnya. Okey, baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rumah, stay safe. Baik, Assalamualaikum.